Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam berjaya menepati beberapa sasaran kesihatan berkat kerjasama semua pihak. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramal aktif bermula hari ini dengan aktiviti turunan hujan dijangka meningkat. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sangat prihatin dalam memastikan kesejahteraan penduduk dan rakyat di negara ini sentiasa terjamin dan terpelihara melalui penyediaan pembangunan prasarana dan infrastruktur kesihatan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Kesihatan semasa merasmikan sambutan Jubli Emas Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait petang tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menekankan dengan adanya rakyat dan penduduk yang sihat dan perkhidmatan kesihatan yang berkembang maju, keutuhan, kestabilan dan perkembangan sosioekonomi negara yang berdaya tahan dapat dicapai. Alhamdulillah, dengan adanya kerjasama dari semua pihak dan pelbagai kemudahan-kemudahan yang telah disediakan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, negara kita ini telah berjaya menepati sasaran-sasaran kesihatan yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun World Health Organization, termasuk juga beberapa matlamat pembangunan milenium (MDG) yang berkaitan dengan kesihatan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian anugerah-anugerah penghargaan bagi anugerah penderma darah 5 teratas, anugerah pekerja cemerlang dan anugerah pekerja lama berkhidmat. Sambutan Jubli Emas ini diisi dengan pelbagai program dan aktiviti yang telah dirancang, antaranya ceramah kesedaran kanser, Hari Karnival Keluarga, kempen derma darah dan pemeriksaan kesihatan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama rangkaian profesional muda menganjurkan Dialog Awam Youth Town Hall Brunei. Acara diadakan petang tadi di Jabatan Perdana Menteri. Bertemakan Bangkit bagi Pembangunan Negara, sesi memberikan peluang kepada para belia untuk berdialog bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dialog bertujuan memberikan belia dan pemimpin belia pengetahuan dan pemerkasaan bagi menyumbang kepada pertumbuhan sosioekonomi negara secara proaktif, inovatif dan dinamik. Menyediakan makanan, preparing food rations, and they themselves contributed to the effort of government, delivering food rations. 143 murid tadika 3 Sekolah Al-Falah Cawangan Sungai Akar dan Ban 5 diraikan dalam majlis ihtifal penutupan penggal akhir tahun 2022 dan penyampaian sijil murid-murid tadika 3 sesi petang. Majlis berlangsung pagi tadi di Sekolah Al-Falah Cawangan Sungai Akar. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Majlis diselajurkan dengan meraihkan 49 graduan tahun 6 Sekolah Al-Falah Cawangan Sungai Akar dan 13 murid yang berjaya dalam beberapa pertandingan anjuran beberapa jabatan yang diadakan secara bersemuka atau dalam talian. Program Ceramah Sejarah Borneo Siri ke-10 dianjurkan bagi mempromosi Pusat Pengkajian Borneo sebagai sumber dan penambahbaikan pembangunan koleksi bahan rujukan sejarah. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Masjid Kampung Telisai dan Masjid Raja Isteri Pengeran Anak Haja Soleha Kampung Rimba muncul johan kategori masing-masing pada Majlis Musabaqah Tilawatil Quran secara berkumpulan Zainul Quran bagi belia dan dewasa Masjid Surau dan Balai Ibadat peringkat senegara kali ketiga. Penyampaian hadiah diadakan petang tadi di Masjid Raja Isteri Pengeran Anak Haja Soleha Kampung Rimba. Tiga belas pasukan menyertai pertandingan yang antara lain bertujuan mencungkil bakat-bakat muda sebagai persediaan menjadi pelapis generasi pembawa Zainul Quran agar tidak hilang di telan zaman. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Program Ceramah Sejarah Borneo Siri ke-10 yang dianjurkan oleh Pusat Pengkajian Borneo PEN Borneo antara lain bertujuan mempromosikan pusat berkenaan sebagai sumber rujukan sejarah dan penambahbaikan pembangunan koleksi bahan rujukan sejarah. Program diadakan pagi tadi secara fizikal dan dalam talian di PEN Borneo. Hadir Pengeran Haji Hasnan bin Pengeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, dalam kertas perdananya membincangkan kepentingan sejarah sebagai bahan rujukan, panduan, iktibar, pengajaran, bahkan sebagai alat yang dapat menggerang dan memberi motivasi serta inspirasi khususnya kepada golongan belia untuk melibatkan diri lebih aktif dalam agenda perkembangan dan pembangunan negara. Ceramah dibentangkan oleh 3 orang penceramah dari luar negara iaitu Datuk Dr. Haji Sani bin Haji Sain, Pengurus Besar Yayasan Budaya Melayu Sarawak, Profesor Madya Dr. Ismail Ali dari Universiti Malaysia Sabah dan Profesor Madya Dr. Abdul Razak bin Abdul Kadir dari Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak. Program ceramah sejarah Borneo akan diteruskan lagi Isnin depan di tempat yang sama. Dan rakannya Rukun 13 telah membuat percubaan asasinasi terhadap Gubernur penjajah. 449 orang pelajar Sanas 10 dan Sanas 11 Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengeran Anak Haja Soleha menamatkan pembacaan Al-Quran 30 juz sempena tamat pengajian. Majlis Khatam Al-Quran berlangsung pagi tadi di sekolah berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sesuai dengan hasrat kerajaan dalam melahirkan generasi celik Al-Quran, majlis seumpama ini bertujuan untuk menggalakkan para pelajar agar sentiasa mengamalkan membaca Al-Quran dengan bacaan yang lancar dan betul, di samping memastikan pelajar berkenaan dapat menghatamkan bacaan Al-Quran sebelum menamatkan pengajian. Negara Brunei Darussalam sekarang berada pada penghujung monsun peralihan. Semasa tempoh peralihan tersebut, cuaca pada lazimnya cerah pada waktu pagi. Hujan dan ribut petir berlaku terutama di pedalaman negara pada sebelah petang dan bergerak ke kawasan pesisiran dan laut pada waktu malam dan kadangkala berlanjutan sehingga awal pagi keesokan hari. Keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam diramalkan aktif bermula hari ini hingga Isnin 28 November. Keadaan tersebut disebabkan oleh pengaruh beberapa kawasan tekanan rendah di kawasan rantau ini yang menggalakkan pembentukan awan hujan dan meningkatkan aktiviti turunan hujan di negara Brunei Darussalam. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau ribut petir. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut berombak sedikit di bawah paras 1 meter. Makluman, nasihat dan amaran cuaca terkini boleh diperolehi melalui sumber yang tertera.
Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Manakala 1 kes berada di dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 697 kes dilaporkan sembuh hari ini dengan 1 kes kematian dicatatkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.8%. Kempen kebersihan bersepadu yang diadakan di kawasan Pekan Tutong merupakan salah satu inisiatif dan usaha Jabatan Daerah Tutong dalam menjaga kebersihan dan keselamatan orang awam. Kempen pagi tadi tertumpu di kawasan bangunan Haji Abu Yusuf, bangunan Irama Aman 1 dan 2, bangunan Haja Mariana DH Haji Abdul Wahab serta bangunan Haja Rafiah. Mengetuai kempen, Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Kempen dikendalikan oleh Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama beberapa buah agensi kerajaan, pemimpin akar umbi beserta Majlis Perundingan Mukim Pekan Tutong dan para peniaga di kawasan bangunan-bangunan berkenaan. Sehubungan itu, semua pihak diseru untuk sama-sama menjaga kebersihan bukan saja di tempat awam tetapi juga di kediaman masing-masing. Pihak kerajaan melalui agensi-agensi kerajaan dan melalui peruntukan undang-undang yang tertentu tidak akan teragak-agak bagi mengambil tindakan undang-undang terhadap individu atau badan-badan korporat yang melanggar undang-undang yang berkaitan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu kebersihan. Syiar Islam di negara ini terus berkembang apabila seorang lelaki India memilih agama Islam sebagai pegangan hidup yang baharu. Majlis Pengislaman diadakan petang tadi di Jalan Maulana, Kuala Belait. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Awang Rasulullah. Ganapati Vijayan, 35 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Gana bin Vijayan. Hadir Awang Haji Ahmad Abu Salam bin Haji Abdul Rahman, Pegawai Ugama Kanan Pusat Dakwah Islamiah. Sejak Januari tahun ini, seramai 86 orang telah memeluk ugama Islam di daerah Belait. Bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17 yang bertemakan Belia Siaga Masa Depan, pagi tadi diadakan program Warisan Kitani. Program dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburong dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Senoko. Antara lain, tujuan program memperluaskan skop pengetahuan tentang sejarah, kebudayaan, adat rosam, bahasa dan agama kepada para belia selain memupuk semangat perpaduan dan kerjasama. Program bermula dengan taklimat ringkas tentang Kampung Senoko dan diikuti dengan demonstrasi pemprosesan mi senoko, tunjuk cara membuat penyaram dan membungkus serta menjalin kelupis. Saya mempelajari bahawa tentang sejarah di kampung ini, apa-apa saja makanan yang diorang buat, suasana sini. Kami kena ajar how to make noodles from scratch lah. And yeah, I am actually really excited to be here. Ya, saya akan mengikuti program ini lagi kalau ada. Untuk mengambil pengalaman lah, untuk mempelajari produk-produk kampung lain. Mengetahui produk-produk yang ada di daerah Temburong seperti daerah Kampung Senoko, pembuatan mi, Kampung Batu Apoy, pembuatan ambuyat dan yang lain-lain lagi lah.
UBD Corporation Sdn Berhad dengan kerjasama Jiwaku Ikhlas ke-20 hari ini menganjurkan jualan amal di Universiti Brunei Darussalam UBD. Jualan amal bertujuan sebagai wadah dan peluang kepada ibu-ibu tunggal berkecimpung dalam bidang perniagaan. Juga diselajurkan penyampaian sumbangan dari projek Jiwaku Ikhlas, Maju Moto Sdn Berhad, Al-Hufaz Management kepada Wakil Persatuan Gerakan Ibu Tunggal dan Wakil 20 penerima Ibu Tunggal. Tiga individu ditahan atas kesalahan memiliki barang tegahan pelbagai jenis masa tiga gerakan operasi berasingan yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Kastam dan Ekses Diraja JKED baru-baru ini. Hasil gerakan operasi pertama yang dijalankan di kawasan rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba, seorang lelaki tempatan berumur 61 tahun ditahan atas kesalahan memiliki 9 kanton rokok dan 71 paket rokok pelbagai jenis. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM224.95 dipercayai hasil daripada aktiviti penjualan barang tegahan. Manakala operasi di kawasan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Momong Kuala Blain, dua lelaki penduduk tetap masing-masing berumur 17 dan 50 tahun ditahan atas kesalahan memiliki 19 paket rokok pelbagai jenis dan 1 unit vape. Sementara di kawasan perairan Kampung Sungai Bunga dan Kampung Sungai Besar, JKED berjaya merampas 1,350 karton rokok pelbagai jenis dan 20 tin minuman keras. Turut dirampas sebuah perahu fiber berserta 1 unit enjin. Individu-individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut. Kajian Tenaga Kerja KTK 2022 yang dikendalikan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah bermula 14 November lalu. Kajian akan dijalankan selama 4 minggu dan akan berakhir pada 11 Disember 2022. Hasil yang diperolehi melalui KTK 2022 akan memberikan maklumat yang penting untuk membuat keputusan, perancangan dan penyediaan dasar yang berasas bagi keperluan perancangan sosioekonomi dan penyelidikan. Kira-kira 3,200 isi rumah terpilih bagi KTK 2022 telah dimaklumkan melalui surat makluman. Semasa kajian dijalankan, ketua dan ahli isi rumah akan ditemuduga secara bersemuka oleh para pegawai kajian yang dilantik. Keluarga terpilih diingatkan supaya memastikan penemuduga yang datang membuat lawatan adalah pegawai kajian yang dilantik melalui pas kajian, surat lantikan dan kad pengenalan mereka serta ves rasmi JPES. Pertanyaan lanjut mengenai KTK 2022 hubungi 223-3344 sambungan 462, layari email info.statistik@jpe.gov.pn dan laman sesawang deps.mofe.gov.pn serta Instagram statistik.jpes. Kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak akan dilaksanakan oleh unit sukatan dan timbangan SDT, bahagian industri dan ekosistem perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja-kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak akan ditutup bermula pukul 9 pagi hingga selesai. Beberapa buah stesen minyak akan ditutup sementara pada Disember depan bagi tujuan pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan. Stesen tersebut ialah di daerah Brunei dan Muara, stesen minyak Tasamul Mapas pada 7 Disember, stesen minyak Tai Brebi pada 8 Disember, stesen minyak Pengalayan pada 10 Disember, stesen minyak Badan Tanmiah pada 12 Disember dan stesen minyak Kampung Tanjung Nangka Setenaga pada 13 Disember.
Di daerah Tutong, stesen minyak PHA Bakar bin Jambul pada 19 Disember, 21 Disember di stesen minyak Sungai Bakong Lumut Blain, daerah Blain dan stesen minyak Koperasi Peladang Blain pada 27 Disember. Pertanyaan lanjut, hubungi unit SDT IBE melalui email sdt@mofi.gov.bn. Senarai penanda yang berjaya bagi tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK khas bagi 2 angka akan diumumkan di laman sesawang rasmi Jabatan Pengangkutan Darat JPD bermula hari ini 26 November 2022. JPD dalam siaran akhbarnya memaklumkan para penanda yang berjaya dikendaki untuk mengambil surat berjaya masing-masing mulai hari Isnin 28 November 2022 di Ibu Pejabat JPD. Para penanda dalam pada itu juga dikendaki untuk mematuhi terma dan syarat TPK khas yang terkini. Sebarang pertanyaan hubungi JPD di talian 2451-990 dan 2451-991 atau WhatsApp 7181-641 atau talian Darussalam 123 atau email www.jpd.gov.bn. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang JPD dan Instagram @jpd.bn bagi maklumat lanjut. Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan Sukan Ria Sekolah-Sekolah PGGMB. Sukan yang dikendalikan oleh Sekolah Tunas Jaya PGGMB Madang berlangsung di Padang Kebajikan Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Melalui sukan seumpama ini dapat menerapkan semangat persaingan yang sihat dalam kalangan pelajar dan memupuk semangat bekerjasama dalam satu pasukan. Sekolah yang ikut serta ialah Sekolah PGGMB Sungai Akar, Sekolah Tunas Jaya PGGMB Madang, Sekolah Tunas Jaya PGGMB Lambak dan Sekolah Tunas Jaya PGGMB Kuala Belait. Perkembangan kejohanan bola keranjang Lausanne. 2 perlawanan berlangsung semalam menyaksikan pasukan Pegasus dan Fateh Sdn Bhd masing-masing meraih kemenangan dalam perlawanan kategori terbuka. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Besuran, Gadoh. Dalam aksi pertama, Pegasus menguasai permainan apabila menang ke atas Gongcha dengan keputusan 93 berbalas 80 mata. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, Fateh Sdn Bhd FSB pula berjaya mengalahkan Unity dengan keputusan 83 berbalas 55.